Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana wa taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, kita hari ni ayat ni panjang sikit InsyaAllah kalau kita ni kita buat terjemahan dulu, minggu depan baru kita buat apa? Tadabbur ayat. Kita baca dulu ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Baik. Ayat ni mula dengan seruan harfun nida, ya ayyuha. Kita terjemah dia ya ayyuha apa? Wahai lah. Ya ayyuha tu saja kita letak wahai. Wahai allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman oleh mereka. Wahai orang-orang yang telah beriman oleh mereka. La yaskhar, janganlah. La ni jangan. Kenapa macam ni kita tahu la jangan? Sebab disukun lah. La yaskhar. La yaskhar. Jadi bila jumpa la sebenarnya ada fi'il apa? Tidaklah ataupun janganlah. Ia dim. Jadi janganlah ia yaskhar apa? Merendahkan ataupun mempersenda, boleh. Lebih tepat kita kata mungkin mempersenda pun boleh. Mencemuh. Jadi macam itulah. Dia istihza', makna dia mengolok-olok. Tujuannya untuk apa? Merendahkan orang lain. Memperolok-olok. Boleh. Qaumun, tambah apa tu? Oleh lah. Sebab qaumun tu kan baris dhammah kan. Sebelum tu ada fi'il. Jadi kata janganlah dia mencela, dia mengolok-olokkan oleh satu kaum.
Jadi qaumun dia tak gunakan, Allah tak gunakan makrifah. Sebab apa? Kaum ni ada banyak lah. Jadi untuk tidak mengkhususkan satu kaum saja, maknanya kaum lain boleh olok-olok, maknanya semua, tak kisah siapa pun dia. Jangan sekali-kali mengolok-olokkan kaum, mengolok-olokkan min qaumin, min daripada qaumin, satu kaum yang lain, tambah yang lain. Bila dua kali macam tu, kita kata qaumun pertama lain, qaumin yang kedua tu maksud lain, bukan benda yang sama. Jadi kita tambah yang lain. Yang lain kaum yang kedua tu min qaumin, daripada kaum kurungan yang lain, tambah macam tu. Okey. Cuba tengok sekali lagi. Saya baca, ya ayyuha, wahai allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman oleh mereka, la yaskhar, janganlah ia mengolok-olok qaumun, oleh satu kaum, min qaumin, oleh satu kaum yang lain, daripada, oleh satu kaum daripada satu kaum yang lain. Macam tu. Janganlah ia mengolok-olok oleh satu kaum daripada satu kaum yang lain. Kemudian asa ni maksudnya boleh jadi, kita kata boleh jadi, boleh jadi an, bahawa, yakunu, adalah mereka, khairan. Khairan ni lebih baik, isim tafdil, lebih baik. Minhum, daripada mereka, iaitu kaum yang mengolok-olok tersebut. Dan wala nisaun, sama juga, wala nisaun, dan tidak juga, tidak boleh juga nisaun, ataupun janganlah. Lillah ni sebenarnya asal dia nahiyah, dia agak berlainan sikit daripada biasa. Kita belajar kaedah 17 apa? Janganlah ni bisa lam alif, selepasnya ta, macam ni. Taskhar patutnya, kan? Ataupun kalau ramai, tas khoru, tak ada nun belakang, la lah, atas khoru. Bila jumpa ya, kalau bila bukan ta, dia ya, sepatutnya la ni la apa? Tidaklah, la nahi, la nafi, biasanya kan. Tapi dalam hal ni la ni dia la nahi juga, ni la nahi juga. La maknanya jangan juga. Kalau yang perasan lah. Kalau la jangan, sepatutnya ni ta. Kita boleh suruh orang jangan buat, orang yang depan kita ke orang ketiga? Orang depan kita kan? Itu normal lah. Kita kata, kau jangan buat ini, kau jangan buat ini, betul tak? Tiba-tiba kita nak kata kat orang ketiga, jangan buat ini, dia tak dengar pun. Betul? Tapi dalam hayat ni, kalau la yaskharu, barulah makna dia apa? Tidaklah, tidak boleh dia mencela, mengolok-olok. Tapi dalam ayat ni bila jumpa ni la nahiyah, Allah sebut juga la nahiyah, tapi untuk ghaib juga. Orang ketiga, sebab apa? Walaupun orang ketiga ni baca, dia terima arahan kan, kita baca. Kita tetap menerima arahan daripada Allah ni. Yang mana larangan tu lah. Sebab itu ada juga yang terjemah tidak boleh satu kaum mengolok-olok satu kaum lain. Boleh juga kata janganlah satu kaum, sama juga. Boleh macam tu. Dia sukun. Jadi fi'il mudhari' yang ghaib tapi dia majzum dengan la nahiyah. Jadi ini satu keunikan lain.
Sebab bahasa Arab mana boleh la nahiyah masuk kat fi'il yang ghaib. Faham Faham? Boleh tahu? Fi'il ada apa? Mutakallim yang bercakap, saya orang yang bercakap. Ana. Ada yang lawan cakap. Betul? Dan ada yang orang ketiga. Yang boleh nak arah ataupun nak larang orang yang kedua, lawan cakap. Tak boleh nak larang orang ketiga. Faham? Kaedah biasa macam tu. Tapi dalam hal ni, la ni digunakan untuk orang ketiga, lain ni. Faham? Ayat ni dia lain macam sikit. La ni nahiyah digunakan untuk orang ketiga, bukan orang kedua. Itu keunikan ayat ni, la yaskhar. Okay? Macam tu. Saya nak bagi tahu maknanya ada luar biasa lah. Macam tu. Patutnya janganlah engkau buat. Mana boleh, janganlah dia buat. Jadi kita cakap siapa ni? Kat dia mana dengar. Faham? Janganlah engkau. Tapi ni tak boleh. Janganlah dia, iaitu satu kaum. Maknanya apa? Ada keunikan kat situ dalam hal ni ya. Okey. Kemudian wala nisa. Jadi kita janganlah jugalah. Jadi kalau la nahiyah mana boleh masuk kat isim. Tapi ni la dimasukkan nisaun. Macam mana? Faham tak? Kan? Nahiyah untuk fi'il je. Mana ada isim? Tengok. Tapi dalam ayat ni guna juga. La nahiyah satu lagi pelik juga. Nahiyah tapi masuk dekat isim. Kan? Kalau la tidak boleh mana? La khaufun alaihim. Tiada ketakutan. Betul tak? Tidak. Bukan jangan. La yang boleh masuk kat isim ni tidaknya. Bukan jangan. Tapi dalam ni la nahiyah ni diikut yang tadi kan. Jadi janganlah seorang perempuan. Dia unit sikit, dia ada satu. Sebenarnya dia kata la taskharun nisa. Sebenarnya ada fi'il kat situ. La taskhar nisaun, sama juga. Itu ada fi'il lah sebenarnya, dia mahzuf. Jadi kita katalah janganlah seorang ataupun perempuan-perempuan. Janganlah satu kaum wanita juga. Nisa ni dia jamak. Nisa maknanya ramai ya. Bila sebut perempuan secara semualah. Lepas tu kita kata janganlah satu golongan wanita lah. Jadi di situ boleh kita terjemah mengolok-olokkan juga. Janganlah satu golongan wanita mengolok-olokkan min nisa'in, daripada golongan wanita yang lain. Nisa. Sekali lagi ya, wala nisaun, kita kata dan janganlah satu golongan wanita buat kurungan mengolok-olokkan, tambahan kat dalam tu. Sama juga. Dan janganlah satu golongan wanita kan? Wanita. Pasal kata tadi lepas tu dalam kurungan. Tak, mula-mula lepas tu kurungan mengolok-olokkan. Barulah sambung min tu. Baru sambung min. Dia ada sembunyi kat situ. Mengolok-olokkan min nisa'in, daripada golongan wanita. Sama juga yang lain buat kurungan. Kita tahulah kurungan itu maknanya tambahan. Makna yang sembunyi kat dalam. Asa boleh jadi ayyakunna, bahawa sama juga yakunna ya, kalau untuk muzakkar yakunu ramai, kalau untuk muannas yakunna. Ni kita boleh belajar ni perbezaan lah. Kan ni ramai mereka untuk muzakkar, yakunna untuk khas untuk muannas. Mereka juga mana dia? Jadi boleh jadi adalah mereka, yakunna tu juga adalah mereka yang maksudnya perempuan lah pula. Khairan, lebih baik, min, daripada hunna, mereka. Hunna untuk perempuan, kalau hum untuk laki. Sama juga. Ni hum kan, min hum laki, min hun perempuan. Muzakkar muannas. Dapat Cuba ulang daripada mula balik ayat tadi. Saya bacakan Ya ayyuha,
Wahai allazina, orang-orang yang amanu. Baik, la yasghar, janganlah ia memperolok-olokkan qaumun, oleh satu kaum, min qaumin, ya, asa ayyakunu khairan minhum wala nisaun, satu golongan wanita memperolok-olokkan min nisain, satu golongan wanita yang lain. Asa an yakunna khairan minhunna, mereka. Kalau nak buat mereka, pi perempuan lah kan, tahulah. Tak payah tulis pun tak apa. Okey, yang seterusnya wala talmizu, wa, dan yang ni baru normal. Ini baru la tu guna normal. Wala talmizu, apa dia? Talmizu kaedah 15 lah. Janganlah talmizu, kamu mengaibkan ataupun mencela, sama. Dia maksud dia al-aib. Maksud tadi saya tulislah. Maksud pertama, sakhra yaskhar tu disebut isim dia suhriyah ni, iaitu sama dengan al-istihza'u, bermakna dia olok ataupun merendahkan, menghina dan sebagainya dengan niat buruk lah. Kedua, kita jumpa talmizu jadi disebut al-lumazah, al-lamz, lumazah. Dia sama dengan al-aib lah. Itu mencela ataupun mengaibkan. Al-humazah itulah. Jadi dia aib ni lebih kepada lisan, dengan pedang dia ni di sini, lidah dia. Okey, wala talmizu, dan janganlah talmizu, kamu mencela atau kamu mengaibkan anfusakum, akan diri-diri, ramai, akan diri-diri kum, bagi kamu, diri-diri. Wala talmizu, janganlah kamu mencela akan diri-diri bagi kamu. Wala, dan janganlah tanabuz. Ni tanabazu yang seterusnya. Tanabaz. Jadi ini nama dia tanabuzan. Ini makna dia menggelar, manggil gelaran. Jadi wala tanabazu, dan janganlah kamu menggelar bil alqab, dengan alqab
gelaran buruk. Yang lakab ke sifat? Sama lah, itu dia punya mufrad. Jamak dia alqab. Janganlah kamu menggelar dengan gelaran-gelaran yang buruk. Dapatlah yang tu. Senanglah. Wala talmizu anfusakum. Apa tadi? Wala talmizu anfusakum. Ulang balik. Janganlah talmizu mencela ataupun mengaibkan anfusakum, akan diri-diri bagi kamu. Wala tanabazu, kamu menggelar. Boleh juga memberi gelaran, boleh juga. Singkat kan, menggelar. Bil alqab, kita buat jamak lah, dengan gelaran-gelaran yang buruk. Penuh lah sikit, panjang lah tapi kan. Okey. Bi'salismu, bisa seburuk-buruk. Seburuk-buruk. Ya. Al-ismu, seburuk-buruk nama. Adalah seburuk-buruk nama kefasikan. Seburuk-buruk nama kefasikan. Adalah maksudnya. Adalah kefasikan. Ba'dal iman, setelah beriman. Ustaz, ini bukan ismul fusuq ni sifat kepada isim. Bukan. 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 Yang ni bukan. Dia biasa macam itulah. Bila sama kan, tapi ada dalam beberapa hal tertentu yang dia bukan. Dulu belajar kalau Alif lam, ya. Betul. Sebab fusuk tu sendiri bukan kata sifat pun. Sifat dia bukan kata, dia sifat ni dia isim al-qalb. Isim qalb dia lain sikit. Tengok kepada juga, kita kena tengok konteks kepada kalimah juga sebenarnya. Bukanlah semua rupanya yang bentuk tu boleh jadi sifat. Ada kata-kata yang dia kata-kata yang tak boleh menjadi sifat. Macam itulah. Okey, jadi seburuk-buruk panggilan adalah kefasikan. Kefasikan. Jadi nama tu disebut panggilan lah sebenarnya. Nama panggilan. Kita boleh kata ismu tu adalah panggilan, nama panggilan. Seburuk-buruk nama panggilan adalah kefasikan sesudah beriman. al-iman, beriman. Ya. Sesudah beriman, ya, setelah beriman. Boleh baca Setelah keimanan. Lebih tepat. Setelah keimanan. Jadi al-fusuq di situ mubtada lah. Situ mubtada muakhar sebenarnya. Sebab tu kita kata adalah. Wa man lam yatub, wa dan man orangnya. Barang siapa yang ni syarat, syarat. Man di situ syarat, syartiyah. Sebab tu kita lebih tepat kita kata orang yang, sebab dia bukan mausul. Dia menunjukkan Allah nak bagi syarat. Siapa macam ni, ini hak dia punya balasan. Jadi kita tengok konteks ayat itu syarat. Man syartiyah, bukan man mausulah. Sebab tu kita tak terjemah orang yang, kita terjemah barang siapa yang, macam ada syarat kat situ. Okey. Jadi waman dan barang siapa yang lam tidak, apa tak mau langsung lah. Selama-lamanya tidak mau. Tidak. Bukan, lam ni dia nafi. Tidak. Dia
Dia lebih kepada tidak, yang menunjukkan memang dia tak mau buat lah. Apa beza lam dengan lan? Lan pun sama juga, tidak juga. Tidak, tapi dia Nafi lil abad, menafikan. Dalam bentuk konteks lain sikit lah. Lan tu memang dia tak akan mencapai. Ya, itu lebih sesuai kepada dia nak sesuatu. Lan, orang kata apa, lan tanalul birra contohnya kan. Tidak sekali-kali kamu akan capai makna kebajikan kecuali kamu ikut syarat. Ini lam yatub, dia juga tak sekali-kali, tapi perbuatan yang dia boleh pilih sendiri kan. Lam yatub, siapa yang tak mahu taubat, tidak mahu. itu yang benar-benar pasti tidak tu kan. Itu lain pula. Itu taukid. Itu lakot ke qad, itu benar-benar. Itu dalam lain lah. Bila sebut la, lam, lan, semua maknanya nafi, tidak. Nak belajar dulu, selalu Ustaz Barudin nak benar-benar pasti. Itu walaqad contohnya, dan benar-benar pasti. Itu ada memang. Lam di sini tidak tidak mahu. Iaitu ia bertaubat. Jadi kalau nak simple kita kata tidak je lah. Dan barang siapa yang tidak iaitu dia mahu bertaubat, dia lah, dia mahu bertaubat, tub fa. Inilah jawapan dia. Fa ni mengikat kepada jawapan man tadi. Ribat, diikat. Apa jawapan dia kepada syarat Allah tadi? Ulaika, maka mereka itu, ifa, maka ulaika, mereka itu hum, mereka lah, tambah lah, mereka itu, mereka lah az-zalimun, orang-orang yang zalim. Dapat? Okey, kita ulang sama-sama. Ambil daripada belakang dulu. Bi'sa tadi, bi'sa, seburuk-buruk nama panggilan, kita buat seburuk-buruk nama panggilan. Al-fusuq adalah kefasikan. Ba'dal iman, sesudah keimanan. Waman, barang siapa yang lam, tidak yatub, dia mahu bertaubat, faulaika, maka mereka itu hum, mereka lah az-zalimun, orang-orang yang zalim. Okey, kita ulang daripada mula. Saya tengok ayat ni. Terjemahkan. Ya ayyuha, wahai lah dulu kan. Wahai ada tinggal dia, ia. Ia memperolok-olokkan. Ada tinggal juga apa? Oleh, okey, satu kaum daripada yang lain. Okey, teruskan. Adalah mereka mengolok-olokkan, tambah memperolok-olokkan min yang lain, bahawa okey, kan mencela ya. Dengan gelaran yang buruk. Buruk-buruk adalah setelah keimanan.
Boleh lulus ke ni kalau seorang-seorang? Tak boleh lagi. Cuba lagi. Lancar sikit sama-sama. Okay. Sekali lagi. Wahai. Ia memperolok-olok. Sekali lagi kat sini. Apa dia? Okey. Okey. Jamak. Nama panggilan. Ya. Ya. Mereka itu habis dah kelas kita hari ni. 32 minit. Boleh ya? Sikit kita bincang dulu bahasa. Ya ayyuhallazi. Jadi ya ayyuha. Kadang-kadang kita nampak ya kan? Kadang-kadang ya ayyuha. Macam mana boleh jadi ya ayyuha dengan ya? Apa beza? Jadi perkataan ayyuha ni diguna bila ada alif lam. Bila dia punya mundadak ni yang dia nak panggil ni dimula dengan alif lam. Okey? Tapi kalau tak ada alif lam, contoh nak panggil nama orang je, ya Muhammad. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Wahai Muhammad. Jadi tak payah ya ayyuhal Muhammad, salah. Kalau ya ayyuhal Muhammad salah. Ayyuha bila ada alif lam baru pakai. Ya ayyuhal mu'minun. Ya ayyuhal kafirun. Faham tapi kalau kafir ya kafiru. Tak ada ya ayyuha. Ya kafira. Kalau nak panggil seorang. Bezalah. Itu guna untuk ya ayyuha. Jadi ayyuha tengok kepada ni. Ini muzakkar ke muannas? Allazi muzakkar ke muannas? Muzakkar. Sebab tu dia guna ayyuha. Kalau muannas ayyatuha. Itulah. Ya ayyatuhan nafsul contoh. Ya ayyatuha. Itu allati tu Ustaz. Ya. Ya, boleh juga ya ayyatuhal lati ke. Ataupun an-nafsu ni muannas ni. An-nafsu. Ini kalimah ni nafsu ni punya muannas. Sebab tu dia guna ayyatuha. Jadi ni sebab apa ayyatuha? Sebab ada alif lam. Yang penting itulah. Okey, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita dah tengok la yaskhar. Yaskhar ni sikitlah kita tengok yaskhar. Perkataan dia maksudnya asal makna dia menghina sesuatu, menundukkan sesuatu. Contoh kita baca doa selalu supaya Allah tundukkan untuk kita supaya mudah kita gunakan. Apa dia? Subhanalladzi sakhkhara lana haza. Nampak tak? Kita minta Allah tundukkan kenderaan ni untuk kita. Kita boleh kawal dengan baik. Kan? Itu asal makna sakhkhara lana tu. Itu dalam surah 43. Ya, cikgu. Perkataan asal ni sakhkhara. Sakhkhara. Ya.
Surah 43, doa tu surah 43 ayat berapa 20 lebih kan? 20 berapa? Surah 43 silap saya ada dalam ni. Qalu subhanallazi sakhkhara lana ayat 13. Ayat 13, 43, 13. Banyaklah dalam Quran yang lain-lain. Allah kata wasakhkhara asy-syamsa wal qamar. Allah menundukkan matahari dan bulan. Jadi hak untuk menghina, menundukkan sesuatu, merendahkan sesuatu hanyalah siapa? Allah. Hak Allah, bukan hak makhluk Allah. Ini dalam ayat ini, ayat 13 tu. Surah 43 ayat 13. Ini doa yang kita biasa baca, dia sambunglah sampai ayat 14. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca dari 12 lah. Bagi faham sikit Wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Dan Allah yang menciptakan pasangan-pasangan kesemuanya dan menjadikan untuk kamu kapal yang berlayar dan binatang-binatang ternak yang kamu dapat menaikinya menjadi kenderaan untuk kamu di daratan. Litastawu ala zuhurihi, agar kamu dapat duduk di atas belakangnya. Lalu kamu, orang-orang yang bijaksana ni, dia apa dia buat? Dia bukan nampak hebat kenderaan ni semuanya, tak. Dia ingat kepada siapa? Pencipta kenderaan tersebut. Sebab tu kita kata, jangan kata hebatnya orang kafir ni pandai cipta kereta. Tak, kita kata apa? Ya Allah, Allah bagi ilham kepada mereka ni sebenarnya. Melalui mereka ni kita dapat faedah kan. Jadi mereka dapatlah nikmat dunia. Tapi orang beriman beza dia apa? Boleh gunakan pula nikmat mereka buat tadi tu, olah tu kepada jalan apa? Kebaikan, dan dapat kita dapat akhirat. Lebih lagi daripada itu. Jadi supaya kamu dapat naik di atas belakangnya, lalu kamu ingat kepada nikmat daripada Rabb kamu. Inilah dia punya pokok utama kepada semua nikmat Allah. Tujuannya Allah benarkan, Allah tundukkan semua makhluk Allah ni untuk kita guna, supaya kita tidak lupa diri, supaya hamba itu semakin apa? Ingat kepada nikmat Allah sepatutnya. Dan idza stawaitum, ketika kamu menggunakan nikmat itu, kamu berada di atasnya. Lalu daripada hati tadi yang syukur tadi tu, yang rasa sungguh besar nikmat Allah, keluar dengan lisan. Apa dia kata? Subhanallazi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami ini. Allah meletakkan kehinaan ke bawah. Contohnya lembu yang besar tu, kalau tanduk kita pun boleh mati kan. Tapi dia letak kat unta kan. Semua yang kita pijak di atasnya, semuanya makhluk-makhluk besar tu kan. Hari ni pun besi yang keras tu kan, kita boleh kawal. Dalam tu ada api, bahan bakar ni, semua tu. Tapi kita tak terbakar pun dengan dia. Enjin tu kalau betul-betul kan, itu bahan api besar dalam tu, banyak penuh dengan minyak yang berbahaya untuk kita ni.
Tapi semua yang Allah tundukkan teratur elok, ya kita, tak ada apa-apa efek pada kita. Kita naik tu. Jalan dengan jauh ni tengah panas ni, tapi tak ada apa-apa, semua selamat. Pernah tak fikir benda tu? Tapi ada kalanya kan, tengok terbakar sekali kena kan. Dia memang begitulah namanya Allah jaga kita. Kita berjalan semua yang di atas apa, benda yang bukannya tak bahaya, memang bahaya pun. Apa saja yang kita pakai semua yang boleh bahayakan. Kalau dulu orang kata gajah kan, sekali dia mengamuk habis kan, dia boleh tarik balik. Hari ni tak nampaklah benda tu. Tapi sama dengan kenderaan tu, semua bahan api dalam tu. Bahan yang boleh membahayakan kita. Itu sebab tu kita kena tasbih subhanallazi kepada Allah. Sucikan Allah daripada segala aib. Kerana Allah lah yang boleh meletakkan, menundukkan, mengaibkan makhluk-makhluk dia. Hanya layak bagi Allah, bukan kita. Jadi subhanallazi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang menundukkan ini, yang menghinakan ini untuk kami guna. Wa ma kunna lahu mukrinin. Padahal tidaklah kami ini mampu untuk mukrin. Mukrin ni menjinakkanlah, menjadikan dia rapat. Sahib, hari ni kita menjadikan dia rapat, kita guna dengan baik. Mukrin tu juga maksud dia kembar, kita kata. Saling berbaiklah, aman je. Wa inna ila rabbina lamun qalibun. Dan diingat, apa ini semua nikmat sementara. Sebab apa? Semua kami akan kembali kepada Allah. Wa inna ila rabbina, dan semuanya kami kepada Rabb kami benar-benar semuanya akan kembali. Munqalibun. Baik. Jadi ini perkataan Yaskhar. Contohnya iaitu dalam surah 13. Dalam surah lain kita tengok ambil ayat pendek-pendek sikit lah. Surah Luqman tu. Surah Luqman. Wasakhkhara syamsa. Ya, wasakhkhara syamsa wal qamar. 29. Ayat 29. Surah 31 ayat 29. Tiga 1:29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. Tidakkah engkau memerhatikan, melihat bahwasanya Allah memasukkan malam ke dalam siang, dan dia juga memasukkan siang ke dalam malam, dan dia menundukkan matahari serta bulan, makhluk yang besar, yang mana dialah sebenarnya matahari dan bulan inilah paling besar sekali makhluk. Dan juga kenapa dia besar daripada makhluk lain? Sebab apa?
kalau matahari ni tiba-tiba dia pun tak nak lah, berhentilah, makhluk besar-besar lain kalah habislah. Sebab semua makhluk ni ambil apa? Ambil manfaat daripada cahaya matahari tu. Tanpa dia tak ada makhluk boleh hidup dah. Kan? Di Allah menjadikan asbab cahaya matahari itu untuk semua makhluk lain dapat manfaat dan dapat hidup dengan sejahtera. Jadi itu. Jadi Allah tundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri ila ajalin musamma. Jadi semuanya, kedua-duanya beredar dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa annallaha bima ta'maluna khabir. Dan Allah dengan apa yang kamu kerjakan maha teliti, maha mengetahui. Jadi banyaklah kalau kita tengok sakhara tu boleh cari dalam handphone kan. Boleh kumpulkan, boleh buat maklumat untuk kita tadabbur. Allah tundukkan matahari, bulan, lagi apa dia Allah sebut? Allah tundukkan siang malam, Allah tundukkan bintang-bintang, kapal di lautan, Allah tundukkan gunung ganang, ada dalam ayat-ayat lain. Juga contoh kalau kapal dalam surah 45 ayat 12. Surah 45 ayat 12. Bukan kapal, lautan. Lautan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi. walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah menundukkan untuk kamu lautan al-bahra supaya ia dapat berlayar oleh kapal di atasnya. Fi di situ maknanya alaihi. Jadi dia dari dalam laut tapi bukan di dalam air tu, tapi di atas lautan fi bi amrih, dengan perintah daripada Allah. Di semua tu kapal yang boleh timbul tu sebenarnya Allah yang benarkan untuk timbul. Hakikatnya semua boleh tenggelam. Dan apa faedah yang Allah tundukkan laut, kapal boleh berlayar? Walitabtaghu min fadlih. Kita boleh dapat faedah lebihan daripada apa yang ada dalam laut. Dapat makan hasil laut yang banyak. Kan? Ada benda yang hasil laut yang tak ada dia punya vitamin dekat daratan ni. Ikan-ikan ni semua kan. Jadi wala'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Jadi itulah hak untuk meletakkan, merendahkan makhluk ni. Hak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah manusia itu. Baik. Jadi siapa yang buat olok-olok ni? Siapa yang mulakan? Jadi yang membuat olok-olok ni sifat-sifat dua golongan. Satu namanya orang-orang kafir. Orang-orang yang kafir secara terang-terangan memang sifat dia olok-olok. Sebab tu ayat ni tak mula pun ya ayuhan nas. Kan? Ya ayuhan nas, nasihat dia bukan untuk semua manusia. Sebab apa? Maklum dah, al-maklum. Manusia yang beriman tak akan buat. Yang buat maknanya apa? Dia ada ciri-ciri sifat kekufuran, kafir. Dan satu lagi munafik. Itu je dua golongan yang akan merendahkan orang lain. Kalau orang beriman, mana mungkin dia akan buat. Sebab tu Allah sebut ya ayyuhallazina amanu. Kalau betul kamu kata kamu beriman, sifat ni sepatutnya tak ada pada kamu. Jadi contoh dalam ayat
surah 2 ayat 12. Ini pertama ni orang kafir. Surah 2 ayat 212, bukan 12, 212. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Telah diperindahkan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar akan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini telah diperindahkan untuk orang-orang ingkar. Al-hayatud dunya tu dia kat depan sebenarnya. Zuyyinal hayatud dunya lillazina kafaru. Baca kalau kita nak lebih faham macam tu bacanya. Diperindahkan, dicantikkan dunia kepada orang-orang yang kafir. Orang beriman dia tak rasa dunia ni cantik. Sebab tu dia tak akan teruja dengan apa yang dia dapat. Dia kata tahu ini ujian. Beza Allah kata siapa yang pandang dunia ni macam cantik ni siapa? Orang kafir, orang-orang ingkar. Jadi kita ni kita tahu cantik itu, kita tahu mana yang sebenarnya. Cantik yang sebenarnya mana? Iman ni. Ni di dalam hati ni, diri. Sebab Allah pandang kepada hati manusia ni. Jadi wa yaskharuna minal ladzina amanu. Maka kerana itu, kerana dunia ini diperiaskan bagi orang-orang yang ingkar ni, maka oleh kerana itu apa? Dia memandang hina kepada orang-orang beriman. Sebab apa? Orang beriman ni tak punya apa. Orang beriman dianggap, tengok masa zaman Nabi, orang beriman siapa yang beriman? Semuanya hamba-hamba, semua orang-orang yang di bawah. Bilal bin Rabah lah, semuanya dipandang hina. Jadi mereka pandang apalah, tak punya apa-apa. Kami ada ni semua kan, ada nama semua dia. Jadi mereka pandang hina, mereka menghina orang-orang yang beriman, merendah-rendahkan, mengolok-olokkan orang-orang yang beriman. Walladzina taqaw fawqahum, dan orang-orang yang bertakwa, sedangkan orang-orang yang bertakwa fawqahum yaumal qiyamah adalah sebenarnya di atas mereka. Bila tu? Yaumal qiyamah, hari kebangkitan nanti. Sabar sikit. Dunia ni buat apa nak di atas sangat? Sebab apa? Tak ada nilai walau sayap nyamuk. Tak ada. Jadi wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah lah yang memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Jadi yang dimasukkan yarzuqu di sini, rezeki di sini, lebih-lebih lagi bila sebut ghairi hisab adalah apakah rezeki yang tanpa batas? Tempat mana yang tiada batasan lagi? Syurga. Syurga. Dunia rezeki macam mana pun ada batas, akan lenyap, akan habis. Ma indakum di dalam surah 69. Surah 16. Cuba tengok. Surah 16 ayat 100 ayat 96. Ayat 96. 96. Jadi ni orang beriman punya pandangan terhadap dunia ni. Orang beriman punya pandangan, cara dia ayat ni.
Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq wa la yajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa saja yang ada di sisi kamu, pada kamu, semuanya yanfad, akan lenyap. Wa ma 'indallahi baq, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Dan pasti kami benar-benar, ni cikgu, ada bila la najziyanna tu, ini barulah pasti benar-benar, ataupun benar-benar pasti, ni antaranya lah cara terjemah tu. Sebab ada la depan dan ada nun taukid kat belakang. Nampak wa la najziyanna. Jadi kita bila dua tu kita kata benar-benar pasti. Itu makna dia. Dan benar-benar pasti najziya, kami akan membalas allazina sabaru, orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar? Amanu, orang-orang yang beriman lah. Beriman itu antara dia, sifat dia sabar. Pasti kami akan membalas orang-orang yang sabar ajrahum, ganjaran bagi mereka, bi ahsan, dengan yang lebih baik. Ni Allah balas lebih baik, bi ahsan, dengan lebih baik, ma kanu ya'malun, di atas apa yang mereka dahulunya mereka kerjakan di dunia. Baik. Jadi cara pandang orang beriman di situ. Apa yang ada kat kita, oh ini tak kekal. Yang ada kat Allah itu kekal. Jadi kita kena gunakan untuk fisabilillah. Barulah beza dengan orang kafir. Tak, dia nampak inilah segalanya. Sebab dia nampak, sebab dia hiaskan untuk mereka, pada pandangan mereka itulah dia. Baik. Nak tanya sikit boleh? Nak tanya kaitan di sisi Allah adalah kekal. Apa maksud dia? Sebab segala yang ada di dunia ni semua milik Allah. Ya. Dan bila nanti kiamat, kebanyakannya akan lenyap kan. Betul. Jadi saya nak tanya Masuk kekal ni lah. Sebab dunia ni pun Allah punya juga, di sisi Allah. Jadi di sisi Allah ni ada dua bahagian lah. Satu yang duniawi dengan ukhrawi lah, kan, dunia dengan akhirat. Yang dimasukkan kalau kat dunia yang kekal ini apa dia? Yang soleh. Di sisi Allah yang kekal yang soleh. Di sini yang mana ni Allah bagi kita gunakan. Allah kata huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia cipta, dia bagi untuk kamu di bumi ni seolah-olah diserah kat kita guna. Dalam hadis Nabi, dunia ni hijau dan manis. Maka Allah sentiasa serahkan kepada kita ni untuk tengok macam mana kita nak guna. Dunia ni memang itu. Jadi di sini hakikatnya memang Allah punya, tapi ini kita punya. Allah bagi kat kita guna. Sebab apa? Dunia ni tak ada nilai apa pun kat Allah. Nabi kata dalam hadis, apa dia? Apa dia? Saya ingat hadis tu. Saya ingat. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah. Kalaulah dunia ada nilai di sisi Allah, janahan ba'udah, sebesar sayap nyamuk, ma saqa kafir, tidak akan diberi minum orang kafir pun. Ma saqa kafirum minha syarbata ma'in, walaupun setitis air. Tapi tengok dia minum setitis ke lebih lagi. Sebab apa? Tak ada nilai langsung. Kalau ada nilai sikit pun, ini Allah kekal ni, Allah tak akan bagi pun. Orang tu ingkar dengan Allah. Tapi kerana dunia ni tak ada nilai apa pun. Sebab apa? Dia bagi jika kita ni hamba dia, kau gunakanlah. Jadi masuk di sisi Allah kekal. Tengok dalam surah 18 ayat 26 ke 46, saya keliru sikit. 46. Ini yang kekal, masih yang masuk tu 14, 46.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi dua benda yang paling zahir, yang paling dekat dengan kita Allah sebut dalam ayat ni. Apa dia? Al-malu wal banun. Zahir semua nampak jelas kan? Tapi rupanya tak kekal pun. Tak ada apa-apa. Di al-mal dengan al-banun, harta dan anak-anak, itu hanyalah zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Kalau dipandang oleh manusia ni tadi, dipandang harta dan anak itu adalah apa? Perhiasan yang indah tadi tu. Di sifat dah siapa tu? Ciri-ciri tadi? Zuinal lillazina kafarul hayatid dunya. Orang kafir yang pandang macam tu. Dia pandang, dia rasa megah, dia akan tafakhur, dia akan rasa membangga-bangga. Sebab apa? Inilah dia punya puncak kepada perhiasan yang dia nampak. Tapi bagi orang yang beriman tadi, dia nampak ini dua ni tak kekal. Kena jadikan dia kekal. Apa cara nak jadi dia? Wal baqiyatus solihat. Buat amal soleh daripada dua tadi, guna untuk kesolehan. Itu baru kekal. Guna untuk Allah. Ini jawapan dia. Jadi dua-dua jawapan ni dirangkum dalam ni. Ni orang kafir, ni orang beriman. Apa dia punya khulasa dia? Sini, ayat ni. 18 ayat 46. Jadi baqiyat, maknanya baqi tadilah. Sesuatu yang kekal itu banyak ni, jamak pula kalau guna. Jamak. Dan nilai-nilai yang berkekalan itu yang sifatnya apa? Soleh. Sifat dia kena jadikan tukar. Jadi harta dan anak ni dia bahan mentah lagi. Belum lagi bertukar sifat. Tukar sifat dia jadi apa? Soleh. Cara dia apa? Infak fi sabilillah, guna fi sabilillah, gunakan anak, ajar dia untuk jalan Allah. Semua tu baru dapat dah tukar sifat. Jadi sifat dia soleh. Bila sifat tu soleh baru apa? Kekal dah. Ya, surah Allah yang pegangkan, Allah simpankan. Itulah yang maksud dia tadi. Jadi itulah khairun inda rabbik. Itulah yang terbaik di sisi Allah. Sawaban sebagai ganjaran pahala. Wa khairun amala. Dan itulah untuk kita pula sebaik-baik cita-cita. Amala tu cita-cita, harapan. Itulah sepatutnya yang diharapkan. Kita nak harta dan anak ini kita cita-citakan supaya ia soleh. Barulah ada nanti. Baik Boleh juga insya-Allah. Jadi itu maksud juga orang kafir ni dipandang hina ni apa? Iaitu bila orang beriman ni nak taat sangat perintah Allah. Bila Allah perintah je dia buat. Contohnya dalam surah 11. Tengok macam mana seseorang yang taat perintah Allah lalu dihina, dicerca. Dikata ini apa? Dalam surah 11 ayat 38. Jadi bila kita nak taat je, dia pandangannya alah nak baik, nak apa, itu bahaya juga. Sepatutnya sama-sama kena insaf. Dalam surah 11 ayat 38, surah Hud ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Ya. Banyak kan. Jadi wayasnaul fulk.
Nabi siapa ni? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Jadi pertama Nabi Rasul pertama dah kena dah dengan perbuatan orang kafir, orang ingkar ni. Dia buat kapal. Memang begitu kan? Semua perintah Allah ni antara je perintah Allah lah. Semua perintah Allah dipandang pelik, dipandang jumuk, dipandang kolot, dipandang sebab apa? Dia perintah Allah pasti akan apa? Berlawanan dengan hawa nafsu. Itu kita kena ingat. Semua perintah Allah dalam Quran memang berlawanan dengan hawa nafsu. Itulah iman. Itulah iman. Iman ni tujuannya Quran datang untuk manusia kekang kawal hawa nafsunya, mengikut batas-batas yang Allah telah berikan, hukum-hukum yang Allah berikan. Jadi contoh dalam ayat ni, dia buat kapal ni perintah Allah. Wa kullama marra alaih, setiap kali kaum dia datang, malaun, iaitu dia punya pembesar, pemimpin dia lah, ketua-ketua dia daripada kaumnya, min qaumi, kaum dia sendiri. Jadi kita kata macam Melayu ni, bangsa Melayu sendiri memperlekehkan orang Melayu nak beriman, kan? Macam tu. Di sakhiru minhu, mereka merendah, mengolok-olokkannya. Dan lalu Nabi Nuh menjawab, in taskharu minna, kalau kamu sekarang kamu hina kami, fa inna naskharu minkum, nanti tiba saat kami juga akan hina kamu, akan berolok-olokkan kamu. Bila saatnya? Memang mereka ni akhirnya dibenamkan oleh Allah dalam lautan, ditenggelamkan dalam lautan. Kama taskharu, sebagaimana kamu sekarang ni kamu hina kami, kamu rendah-rendahkan kami. Jadi ini sifat orang-orang ingkar. Macam tu. Sebab tu yang paling besar yang kita masukkan ni, yaskhar ni yang lebih berat dosa dia apa? Merendah-rendahkan orang yang nak taatkan Allah. Kita kata yaskhar yang biasa kita bincang, rendahkan apa? Fizik tubuh je kan. Itu besar juga, itu dosa besar. Tapi yang lebih rendah adalah merendahkan apa? Orang yang nak taat Allah, dia rendahkan lagi. Berkaitan dengan perintah Allah tu, itu lebih besar lagi dosa. Itu mempolok bukan orang tu je, dia polok-polokkan Allah habis. Itu. Jadi kena hati dalam hal ni. Ni sifat orang ingkar yang jelas, secara jelas terang-terangan. Yang kedua, dia sifat juga orang munafik. Orang munafik, kita tengok dalam ayat surah 9 ayat 79. 9 ayat 79. Satu lagi golongan, ni golongan kedua lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 9. Jap. Surah 9 saya minta buka lagi jap Silap buka. 79. Betul. Baik. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Jadi orang munafik ini disebut tentang orang-orang yang munafik, iaitu orang yang yalmizu. Ini yang kedua. Nanti yalmizu, yang mengaibkan, suka dia buat aib. Dia aibkan orang-orang yang nak taat ni daripada orang beriman. Ni orang beriman yang miskin tapi dia nak juga sumbang. Tapi dia buat apa? Mereka ni kaya. Dia sumbang lagi besar saja sebab apa? Lepas tu dia kata, dia pergi dedahkan berapa banyak dia buat ni. Dia tanya pula lagi. Tengok. Jadi dia saja tujuannya apa? Nak rendahkan dia, sumbangan dia tadi, dia aibkan. Jadi itu pertama, dia aib dalam sedekah mereka. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, iaitu dan orang-orang yang tidak mendapati melainkan apa yang ada je, tapi tetap nak sumbang. Tapi mereka ni orang munafik akan apa? Merendah-rendahkan dia, menghina, mengaibkan dia.
Fayasharuna minhum, lalu mereka mengolok-olokkan orang ni. Sakhirallahu minhum, Allah akan merendahkan mereka nanti. Walahum azabun alim, dan mereka akan dapat siksaan yang pedih. Ini orang-orang munafik pula. Jadi bila orang tu buat amal soleh kan, yang sekadar mampu, dia akan buat sesuatu merendahkan orang tu, mencela dan sebagainya. Jadi sekadar itulah untuk hari ini. Jadi dua sifat lah. Jadi perbuatan merendahkan ni siapa punya? Hak Allah. Allah sahaja. Dan yang buat juga golongan apa? Dua golongan. Satu orang-orang ingkar terang-terangan, dan satu lagi orang-orang munafik. Itu saja kaum yang akan buat. Orang beriman ditakkan lakukan hal demikian. Nanti kita bincang lagi lebih luas. Maksudnya celaan ni dari beberapa sudut, dari segi khuluqiyah dengan khuluqiyah, sifat, dan ada lagi lah perbahagian, supaya kita jelas yang ini cela ke tak, ini cela ke tak, ini cela ke tak. Kadang kan ini maksudnya sukhriyah ke tidak. InsyaAllah pada minggu akan datang. Qul qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.